Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, juga kepada kedua ibu bapa kita dan ahli keluarga kita dan diri kita serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan juga secara khusus kepada pengarang kitab ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Imam serta jemaah sekalian, alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita sambung perbincangan kita berkaitan seorang lagi sahabat Rasulullah, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Cuma kalau tuan-tuan masih ingat, kita berhenti di muka surat 114. Masa tu saya baca perenggan yang berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Jadi pada malam ni, sebelum kita sambung seterusnya, saya nak lanjutkan sikit perkongsian mengenai peperangan Khandaq. Sebab perenggan sebelum tu sebenarnya tentang peperangan Khandaq, di mana masa tu Ikrimah bin Abu Jahal masih lagi sebagai seorang panglima perang tentera Quraisy. Dia belum masuk Islam. Jadi perang Khandaq ni di antara perang yang besar lah, dan memakan masa yang agak lama. Nama lain dia Perang Ahzab, dan ada surah Al-Ahzab, ayat 9 hingga ayat 27 tu cerita tentang perang ni. Nanti tuan-tuan balik boleh buka untuk detail lah. Jadi peperangan Khandaq ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah. Ketika itu sekutu-sekutu Quraisy ni, itu sebab dipanggil Ahzab. Ahzab tu maksud dia sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu Quraisy ni, Quraisy Mekah ni, dia bergabung. Di antaranya dia bergabung dengan Arab Badui yang dipanggil Ghatafan. Dia bergabung juga dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni dia dulu duduk Madinah, kemudian diusir keluar. Dan dia bergabung juga dengan beberapa kabilah Arab. Semua hebat-hebat ni. Ghatafan tu Arab Badui yang hebat dalam peperangan menggunakan tentera berkuda. Mereka ni sebenarnya Arab Badui ni ditawarkan oleh Quraisy Mekah, kalau menang dalam peperangan ni, kami bagi kau tanah, harta dan sebagainya lah. Jumlah masa tu tentera Ahzab ni, yakni kafir Quraisy dan sekutu dia, 10,000 orang tentera. Tentera Islam 3,000 je. Jadi dalam banyak peperangan, tentera Islam ni sikit je. Di situlah sebenarnya kita belajar daripada sejarah peperangan Islam ni. Islam ni bukan pada kuantiti,
Jumlah yang banyak tu tak ada makna apa-apa. Dia Islam ni quality. Bahasa moden tu quantity, quality. Kalau quantity tu jumlah, quality tu dia punya nilai. Apa quality yang ada pada tentera Islam yang 3,000 tu? Takwa. Takwa, beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita study lah tentang peperangan ni, kita kaitkan dengan kedudukan sekarang ni di Palestin dan Gaza tu, tanpa komen secara negatif, tapi kita nak bagi info bahawa kekuatan yang perlu dibangunkan oleh orang Islam di Palestin dan Gaza tu ialah kekuatan takwa. Kekuatan takwa. Dan kita dari jauh ni nak menyokong mereka tu pun perlu kekuatan takwa. Paling tidak pun tuan-tuan jangan lupa doa lah. Doa untuk mereka. Paling pendek pun Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Makan tu tempat, zaman tu masa. Jadi kena doa tuan, moga di akhirat besok kita lepaslah daripada didakwa oleh saudara-saudara kita yang ditindas di merata dunia ni. Paling tidak pun serendah-rendah iman tu kita berdoa untuk mereka. Kita nak pergi perang dengan mereka tak boleh, tak dibenarkan. Dia melibatkan negara punya keputusan. Nak bantu duit pun kita bolehlah bantu, tengok posting tu keluar bagi RM10. Selain daripada tu yang tak ada modal besar ialah doa. Kalau itu juga kita lupa, takut di akhirat besok tak lepas kita, sebab tak pernah peduli saudara kita. Jadi dalam peperangan Khandaq ni 3,000 je lawan 10,000. Itu satu bab. Kemudian tentang parit ni pula. Penggalian parit ni sebenarnya dicadangkan oleh Salman Al-Farisi yang berasal daripada Parsi lah. Sekarang ni Iran. Jadi dia cadang supaya kota Madinah tu dikepung. Tuan-tuan bayangkan segi empat. Kota Madinah tu segi empat. Bahagian utara kepung dengan parit, bahagian timur kepung dengan parit. Barat dengan selatan tak perlu kepung. Pasal apa? Ada bukit, ada gunung dan ada kebun kelapa sawit. Jadi itu dapat jadi benteng benteng yang dah sedia lah. Jadi yang parit yang digali itu bahagian utara, bahagian timur. Yang bahagian barat tak gali parit, bahagian selatan tak gali parit. Jadi panjang tu. Dia memakan masa lebih kurang hampir, ada pendapat kata 2 minggu. Tapi ada pendapat kata sebulan sebenarnya gali. Sebulan. Panjang parit tu di utara dengan di timur tu hampir 5 kilometer. 5 kilometer. Dalam keadaan panas, dalam keadaan tak ada makan dan sebagainya. Tak ada. Sekarang kalau nak gali parit, gali kubur, pakai apa sekarang? JCB kan. Ini tak ada JCB, tak ada apa. Kita nak gali kubur pakai JCB tu berapa jam? Baik. Taktik gali parit ni tak ada, tak pernah dipraktik dalam peperangan di bumi Arab. Ni orang Parsi, orang Iran punya. Jadi Rasulullah ni terbuka sebenarnya dalam bab-bab strategi dunia ni. Rasulullah terbuka pada sahabat-sahabat. Ada pandangan yang baik, Rasulullah ikut. Jadi bila ada parit ni, dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan masa tentera Ahzab datang tu dia terkejut. Diorang masa tu strategi dia banyak bawa tentera berkuda. Terutama daripada Arab Badui tadi. Tapi bila sampai parit tu tak boleh buat apa. Sebab parit tu lebar dia lebih kurang 5 meter. Dalam dia lebih kurang 4 meter.
Oh, boleh bayar tu, 1 meter. Dari sini ke atas ni ada lebih lebih 1, 2, mau dari atas ke siling ni 4 meter. Kita kalau saya berdiri, saya 1 meter lebih sikit. Bayangkan saya 4 kali. Oh, tinggi tu. 4 meter, 5 meter. Memang kuda tak boleh tu. Tak boleh nak itulah. Tapi masa tu Ikrimah ni, masa tu dia belum Islam, dia dengan beberapa orang dia cari kawasan parit yang tak lebar sangat, dia lompat juga dengan kuda. Lepas masa tu berperang secara duel ni one to one lah. Masa tu Saidina Ali lawan pedang dengan Amr bin Abdul Wud, kalah mereka lah, dan Ikrimah lari. Jadi lari, tapi mereka tak terus balik, duduk bertahan kat luar kota Mekah tu selama hampir 1 bulan. Tu kata lama tu. Ada kata 25 hari, tapi ada kata 1 bulan. 1 bulan. Dan yang saya nak share ni keajaiban yang berlaku biar kita tahulah. Jadi masa gali parit tu ada satu peristiwa sebenarnya. Ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama, tuan-tuan ingat tak dulu masa kita bercakap tentang Jabir bin Abdullah, kan? Jadi masa perang Khandak tu, antara ujian untuk tentera Islam daripada masa gali parit tu ialah lapar, panas dan sebagainya. Rasulullah sendiri tak makan beberapa hari. Jadi Jabir bin Abdullah ni nampaklah keadaan Rasulullah yang keletihan. Jadi dia ada seekor anak kambing. Dia pergi balik rumah, dia suruh isteri dia sediakan tepung dan buat roti. Jamulah lauk kambing. Pada siap tu, dia jemput Rasulullah dan beberapa orang kawan. Tapi Rasulullah, ini mujizat dia. Rasulullah panggil hampir 1000 orang datang makan. Dan makanan tu cukup seekor anak kambing. Seekor anak kambing dengan ada tepung lah sikit lah buat roti. Cukup dan lebih pula tu. Tapi Rasulullah doa sebelum makan tu Rasulullah. Dan Rasulullah yang ceduk. Pagi selagi ada orang, Rasulullah ceduk. Itu mukjizat pertama. Kemudian masa gali parit tu berlaku ni selalu diceritakan. Tapi mungkin kita pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, elok dengar. Dalam mereka gali parit tu jumpa batu besar. Sahabat tak mampu lah. Pakai kapak apa semua tak boleh pecah. Panggil Rasulullah. 3 kali Rasulullah pukul dengan kapak. Ni peristiwa besar. Rasulullah pukul kali pertama bercahaya keluar. Batu tu pecah, keluar cahaya. Lepas tu Rasulullah kata, Rasulullah melihat bahawa nanti Yaman akan ditawan oleh Islam. Lepas tu kali kedua Rasulullah pukul batu tu, pecah juga, keluar cahaya. Rasulullah kata nanti Farsi akan ditawan oleh Islam. Dan kali ketiga bila Rasulullah pukul, pecah batu tu, keluar cahaya, Rasulullah kata nanti Rom akan ditawan oleh Islam. Dan semua tu berlaku. Misalnya Rom ditawan dalam peperangan Yarmouk. Ni nanti ada peperangan Yarmouk. Itu lagi dahsyat. Peperangan Yarmouk, bandit tentera Rom. Dia kisahnya bila dakwah masa tu Saidina Umar jadi khalifah. Lebih kurang tahun 15 Hijrah. Saidina Umar dah kembangkan dakwah ni sampai ke Syam. Syam ni dia termasuk apa? Jordan, Palestin, Syria. Kan? Jadi bila dah sampai masa tu, Maharaja Rom risaulah. Itu dia kumpul tentera dia, berapa banyak? Berapa beri? 200,000. Dan masa tu tentera Islam yang berhadapan dengan tentera Rom ni dalam peperangan Yarmouk tu 40,000 je. 40,000. 1/5 je. 1:5. 40,000 lawan 200,000 dan menang. Dalam masa 6 hari, tak salah saya. 6 hari
dia orang kalah. Masa tu, lepas tu yang dapat tawan Palestin tu. Tentera Saidina Umar menerima kunci bandar Palestin daripada padri Kristian. Jadi apa yang kita belajar, ada mukjizat yang besar di sini. Maknanya banyak perkara sebenarnya Rasulullah dah khabarkan akan berlaku. Misalnya tadi bila pecikan pertama tu Rasulullah kata nanti Yaman akan ditawan oleh Islam. Kemudian pecikan kedua Parsi akan ditawan oleh Islam. Pecikan ketiga nanti Rom akan ditawan oleh Islam. Cuma yang kita nak highlightkan ini, apa sikap sahabat Rasulullah bila dengar benda macam tu. Bila sahabat dengar macam tu, sahabat semua selagi dia hidup, dia hendak termasuk dalam golongan yang membuktikan kebenaran sabda Rasulullah tu. Walaupun tidak berlaku pada katalah tahun ke-6 Hijrah, tidak berlaku ke tahun ke-7, 8. Dia cuba. Macam Rom tu pada tahun ke-15 Hijrah. Jadi macam kita ni kan belajar. Kita ada belajar kitab akhir zaman, betul? Siapa mengajar? Ustaz Najib kan? Jadi mungkin ada yang tuan-tuan dengar tu bila Ustaz terang tu belum berlaku lagi. Ada yang dah berlaku. Kalau yang belum berlaku tu benda baik, kita berazam. Kita jadi sebahagian daripada apa yang Rasulullah sebut. Misalnya di antara yang belum berlaku, apa dia? Belum datang, ini sensitif sikit. Belum datang lagi tentera Imam Mahdi. Jadi mungkin kita bukan tentera Imam Mahdi, tapi ada cita-cita lah nak mempunyai sifat macam tentera Imam Mahdi tu. Ada cita-cita. Kalau ditakdirkan sempat, moga-moga kita masuk dalam tentera dia yang terpilih. Tapi tentera dia tak ramai lah. 313 je juga. Yang kita takut, kita belajar hadis tentang akhir zaman. Ada benda-benda baik yang Rasulullah dah cakap tu. Kita tak kisah pun untuk jadi sebahagian daripada tu lah. Dan dalam peperangan Ahzab ni atau Khandaq ni, sebenarnya Allah uji orang Quraisy, Allah uji orang Quraisy dan sekutunya, Allah uji Rasulullah, Allah uji sahabat Rasulullah, Allah uji sahabat Rasulullah yang beriman, Allah uji orang munafik yang ada dalam tentera Islam tu. Dengan apa? Kesabaran, keyakinan, kelaparan dan sebagainya. Dan dalam peperangan Ahzab tu sebenarnya tentera Quraisy ni malu besar. Pasal tak berlaku pun peperangan apa-apa yang besar, dia berlaku peperangan kecil dia. Yang tadi misalnya Ikrimah menyeberang, bertempur sekejap lagi. Lebih daripada tu, selama 1 bulan tu dia bertahan kat luar tu, dan mereka akhirnya mengalah lagi apabila satu lagi mukjizat berlaku. Sebab bila dah gawat, dah lama tu, dah terlalu lama, jadi tentera Islam pun dah lapar, dah tak ada makanan dan sebagainya. Masa tu Rasulullah berdoa dan Allah hantar angin ribut. Angin ribut, habis kemah tentera Ahzab ni, habis unggun api yang dia buat, habis makanan dia semua lintang pukang. Dan itu dia balik. Dia balik dalam keadaan malu. Malu. Dan ketika itu juga terselah orang munafik. Sebab orang munafik bila dah lama sangat tu dia tak boleh bertahan, dia belah. Dia tak mau duduk lagi dalam barisan tentera. Dan terselah juga siapa yang sebenarnya beriman. Dan dalam surah Ahzab tu juga Allah isytihar, ada satu ayat, saya tak ingat ayat ke apa, nanti tuan-tuan semak. Ayat 9 hingga 27. Di situ Allah beritahu Rasulullah ni adalah sebaik-baik suri tauladan. Jadi tuan-tuan, sama je kalau dari dulu apa saja bila kata kita nak berdepan dengan musuh kita,
Tuan-tuan kena ingat, bukan saja dalam peperangan bersenjata, dalam peperangan apa pun, termasuk berperang ideologi. Kekuatan kita ialah takwa. Takwa. Katalah dalam bidang psikologi. Bidang saya psikologi. Orang barat ni, dia mengkaji tentang manusia sampai kita tak mampu. Sampai macam tu dia kaji. Contohnya di antara dia kaji ialah bagaimana manusia ni berfikir. Bagaimana dia berfikir. Apa cara dia berfikir. Apa gaya dia berfikir. Kaji. Dan saya pun pernah mengkaji perkara tersebut lebih kurang 5 tahun. Bacalah buku mereka ni. Baca buku mereka. Tapi akhirnya satu kesimpulan yang saya buat, dia kalah dengan kita. Kan? Dia kalah dengan kita. Dia punya kaji gitu. Akhirnya dia pun pening. Sampai satu titik dia pening. Sebenarnya macam mana? Ada lagi. Tapi dalam Islam senang saja. Banyak benda kita sebenarnya tak mampu kita fikirkan. Tapi dengan cara kita, apa Allah kata dalam surah Al-Baqarah? Mintalah tolong dengan Allah melalui solat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu tak ada dalam kajian psikologi. Contohlah, saya minta maaf, saya kata buat contoh pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah berdepan dengan satu kes. Kes tu pelajar yang belajar di luar negara, tak boleh sebut dari mana. Saya dilantik untuk menjalankan sesi kaunseling kat atas pelajar tu. Masa dia dekat luar negara, dia kena gangguan. Doktor di negara tersebut kata dia tak ada sakit apa-apa ni. Fizikal dia semua okey. Bawa balik Malaysia, doktor Malaysia pun kata fizikal dia semua okey. Jadi pihak Persatuan Kaunseling Pendidikan Malaysia hubungi saya sebab kes tu di Melaka. Dia kata, kaunselor boleh tolong handle kes ni? Saya pun pergi tengok klien tu. Dia pandang kita tu macam apa pandang ni? Pandang kosong. Lepas tu Ailio pun meleleh, cakap tak boleh. Tapi satu yang pelik, dia boleh baca Quran dan dia boleh solat. Kalau baca buku psikologi barat, dia kata, gua tak tahu macam mana mau bikin. Tapi dengan izin Allah, Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dia. Walaupun sembahyang kita tak khusyuk, minta jelah melalui sembahyang kita. Minta, ya Allah bagi aku jalan macam mana nak tolong budak ni. Jadi selepas itu saya pergi je. 6 bulan rawatan tu berlaku. 2 minggu sekali datang. Saya pergi, saya yakin macam ni je. Aku ikut je lah apa gerak hati aku. Sampai jumpa dia, saya bercakap je. Dengan satu keyakinan, dia dengar dan dia faham apa aku cakap ni. Cuma dia tak boleh cakap balik. Saya cakap, dia bagi dia pandangan. Kalau boleh buat macam ni tak? Boleh buat macam ni tak? Boleh buat macam ni. Akhirnya dengan izin Allah, 6 bulan lepas tu dia pulih. Dan bila dia pulih, betul. Dia cerita balik, setiap kali saya datang tu, saya cakap tu, dia dengar, dia faham. Tapi dia tak boleh cakap balik. Dan saya memang belajar psikologi ni. Banyak buku barat saya baca. Tak ada satu petunjuk dalam buku tu macam mana nak buat. Di mana kita dapat petunjuk tu? Allah dah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bukan saya kata saya ni baik. Bukan saya kata saya ni makar macam mana. Tak. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, itulah kekuatan Islam sebenarnya. Dalam apa keadaan? Kita berperang ideologi ke, kita berperang senjata pun, kekuatan kita takwa. Salah satu cara orang bertakwa, minta tolong dengan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Solat tuan-tuan. Walaupun solat tak khusyuk. Solat kita ni tak khusyuk, tapi solat. Ada masalah, solat, minta tolong dengan Allah. Lepas tu sabar. Sabar dalam 3 keadaan. Apa dia? Sabar dalam mengerjakan taat, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar bila Allah uji.
Misalnya bila kita buat sesi itu, ada tak orang kata, tak boleh ni, tak boleh, sabar. Itu ujian. Lepas tu kita doa, minta. Dan alhamdulillah, sekarang pelajar tu dah sambung belajar. Dan lagi setahun habislah. Pelajar tajaan marah. Jadi tuan-tuan, jangan takut. Orang Islam ni dia ada satu kekuatan yang kalau dia pakai kekuatan tu, dia dapat kekuatan tu, datanglah musuh Islam macam mana pun tak ada masalah. Tapi masalahnya kita tak pakai kekuatan tu. Kita tak pakai kekuatan tu. Misalnya, bila kita ada masalah, kadang-kadang kita mengadu dengan orang dulu, tak mengadu dengan Allah, betul? Patut bila kita ada masalah, mengadu dengan Allah dululah. Lepas tu, nanti Allah gerakkan kita, jumpa orang ni, jumpa orang tu. Jadi kita akan jumpa, bila kita mengadu dulu pada Allah, nanti Allah gerakkan kita pergi jumpa orang yang betul, bukan orang yang salah. Tapi kalau kita ada masalah, kita tak mengadu dengan Allah dulu, kita jumpa mungkin dengan orang yang salah. Orang kata, alah kau, masalah tu kecil je. Kau ni suka sangat besar-besarkan masalah. Makin pening kita. Tapi bila kita mengadu dengan Allah, Allah hantar orang yang betul. Orang yang betul mungkin memang dia ada kemahiran untuk tolong kita. Dia sanggup mendengar, dia sanggup, kalau tak bagi duit pun, kawan-kawan suka dengan moral dan sebagainya. Baik tuan-tuan. So itu sedikit sebanyak tentang peristiwa perang Khandaq ni. Jadi Allah kalahkan tentera Ahzab ni senang je. Tak ada apa, pakai pedang, tak ada apa. Saidina Ali je lawan sekali tu. Lepas tu yang lain semua dah cabut. Bila dia kalah, tunggu akhirnya ribut datang. Tentera Allah ni macam-macam. Bukan manusia je, malaikat. Lagi apa tentera Allah? Ribut, angin, pasir, air. Kalau Allah hantar tentera dia, jangan sampai Allah hantar tentera sebab kita derhaka. Ni kita kena berhati-hati. Malaysia tak pernah terfikir kena gempa bumi. Dah kena gempa dah. Hari tu dekat Seramat ni dah pergi ke Parit Sulong lah. Dia daripada timur dia potong tengah nak pergi ke barat. Jangan dia naik ke atas dah. Kan? Naik ke atas, siapa dulu jumpa? Lepas Johor, Melaka lah. Kan kita selalu Melaka lah. Jangan sampai kat mana gempa, Melaka lah. Habis kita. Kan sekarang tagline Melaka lah, betul? Mana lagi Melaka lah. Ya Allah, tak apalah yang baik-baik tu, mana lagi Melaka lah. Jangan yang tak baik tu, mana lagi Melaka lah. Habis kita. Okey tuan, kita sambung dari buku ni. Itu sebenarnya banyak tentang peperangan tu. Baik, kita sambung. Kemudian pada hari pembukaan kota Mekah, Quraisy berpandangan mereka tidak lagi mampu untuk berhadapan dengan Muhammad dan sahabatnya. Mereka memutuskan untuk memberi jalan kepada Muhammad memasuki Mekah. Keputusan ini diambil setelah mereka mengetahui Rasul SAW memerintahkan ketua-ketua pasukan tenteranya supaya jangan memerangi penghuni Mekah, melainkan orang yang memerangi mereka. Namun Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa individu lain tidak bersama orang Quraisy dalam hal ini. Dia memilih untuk berperang lagi. Mereka cuba menghalang tentera besar itu. Bagaimanapun Khalid bin Al-Walid mengalahkan mereka dalam satu pertempuran kecil. Di antara mereka ada yang terbunuh. Terdapat juga yang sempat melarikan diri. Antara mereka yang lari itu ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Kesan kejadian itu Ikrimah menjadi tidak keruan dan menyesal. Jadi Rasulullah dah bagi peluang. Maknanya surrender je. Tapi dia nak lawan. Nak lawan dah kalah, dah takut. Dia tidak selamat dan tenteram lagi berada di Mekah setelah kota tersebut tunduk kepada orang Islam. Rasulullah, nak minum sikit ni. Rasulullah SAW telah memaafkan segala perbuatan Quraisy terhadap baginda. Tetapi di antara mereka ada nama yang terkecuali.
Baginda memerintahkan mereka dibunuh sekalipun ditemui berselindung di sebalik kelambu Kaabah. Kaabah ni tempat paling selamat lah nak menyuruk. Tapi yang dah shortlisted, Rasulullah dah senarai pendek kan tu, selindung kat Kaabah pun siapa jumpa bunuh. Antara nama dikenaki yang berada di senarai teratas ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Oleh sebab itu beliau telah sembunyi-sembunyi keluar dari kota Mekah menuju ke Yaman kerana beliau tidak mempunyai tempat berlindung lain kecuali Yaman saja. Jauh tu daripada Mekah nak ke Yaman tu. Pada masa itu Ummu Hakim, isteri Ikrimah bin Abu Jahal, Hindun bin Utbah ni isteri Abu Sufyan, ibu kepada Muawiyah radhiyallahu an. Dan 10 wanita lain telah pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka ialah untuk melakukan bai'ah. Aku janji nak masuk Islam lah. Ada bersama Nabi pada ketika itu 2 isteri baginda. Tak disebut siapa dalam ni. Fatimah anak baginda dan beberapa wanita Bani Abdul Muttalib. Hindun memulakan bicara. Beliau dalam keadaan menutup muka, yakni memakai furdah. Katanya, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah kerana telah memenangkan agama yang diredainya ini. Sesungguhnya saya memohon kepada Tuhan supaya memberi layanan yang baik kepada saya kerana hubungan kerabat antara kita. Sesungguhnya saya telah beriman." Kemudian beliau mendedahkan mukanya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Hindun bin Utbah." Nabi SAW mengalu-alukannya, "Selamat datang." Hindun berkata lagi, "Demi Allah, wahai Rasulullah, dulu tiada sebuah rumah di muka bumi ini yang paling saya sukai ia terhina berbanding rumah Tuhan. Tetapi sekarang tiada sebuah rumah yang amat saya sukai ia dimuliakan berbanding rumah Tuhan." Dulu masa dia belum Islam, bukan saja dia benci Rasulullah, rumah Rasulullah pun dia tak suka. Itu dahsyat punya kebencian. Ada tak air zaman ni macam ni? Kadang ada orang dia tak suka dengan orang tu. Aku bukan dia je, tengok muka dia, tengok rumah dia baru aku sakit hati. Itu pegangan Hindun tu masa sebelum Islam. Ada, saya pernah dengar tu. Aku bukan saja muka dia aku tak boleh tengok, kereta dia pun aku kalau tengok aku rasa macam kereta tak suka. Itu pegangan Hindun, teruk sangat. Tapi Hindun kata bila dia dah Islam, bukan saja Rasulullah tu dia paling suka, rumah Rasulullah tu pun dia hendak pada dia rumah yang paling mulia. "Semoga ia lebih daripada yang kamu katakan," ulas baginda. Tiba pula giliran Ummu Hakim, isteri Ikrimah bin Abu Jahal, tampil di hadapan Rasulullah SAW. Beliau bangun dan menyatakan keislamannya. Kemudian beliau merayu kepada baginda, "Wahai Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri ke Yaman kerana bimbang Tuhan akan membunuhnya. Berilah jaminan keamanan kepadanya. Semoga Allah memberi keamanan kepada Tuhan." Nabi SAW lantas bersabda, "Dia beroleh jaminan itu." Mendengar jaminan tersebut, pada saat itu juga Ummu Hakim bergegas keluar mencari suaminya Ikrimah. Jadi mereka ni bukan saja beriman, tapi dia minta, macam Ummu Hakim ni dia minta Rasulullah maafkan suami dia. Sebab kan tadi sebut suami dia Ikrimah bin Abu Jahal ni, nama dia dah sinarai pendek dan dia top list. Nama dia paling atas. Dan lagi. Jadi Rasulullah beri jaminan, dia selamat. Ummu Hakim ditemani oleh hamba lelaki miliknya berbangsa Rom. Tetapi apabila mereka berdua di pertengahan jalan, si hamba cuba menggodanya untuk berzina. Namun Ummu Hakim berjaya menolaknya dengan melakukan helah. Beliau menangguh-nangguhkan permintaan hamba itu dengan memberi harapan indah kepadanya. Sehinggalah mereka sampai ke sebuah perkampungan Arab. Ummu Hakim segera meminta pertolongan penduduk kampung itu. Hamba itu telah diberkas dan ditinggalkan bersama mereka. Nah, ini semua sejarah kan? Ummu Hakim ni dia ada hamba orang Rom. Macam kita lah zaman sekarang ada apa?
Tak maaf lah saya sebut ni. Ada bibi ya tak? Ada bibi. Bukan semualah. Tapi kadang orang perempuan ni kat rumah dia ada bibi, semuanya dia suruh bibi. Suami nak air kopi pun, Bik, bapaknya nak air kopi. Bibi pun pergi buat, bapak air kopi. Kejap lagi bibi cakap lagi, suami cakap lagi, yang saya nak keluar ni kan, outstation ni, tolong kemaskan baju saya sikit. Bila kemaskan baju, ada tak seluar kecil, baju kecil? Ada. Bibi, bapaknya mau outstation, tolong kemaskan. Habis baju kecil, seluar kecil bapaknya pun bibi yang kemas. Lama-lama kahwin dengan bibi ya. Berlaku. Tapi saya tak boleh cerita kat mana lah. Saya ni sebab terlibat dalam masalah-masalah ni banyak ya Allah. Bukan orang biasa Bang Sabri. Cendekiawan, intellectual. Bibi ini dia kawan dengan dia kahwin dengan bibi tu. Tapi semua satu syukur dia tak bercerai lah dengan isteri dia tu. Kahwin dengan bibi. Saya jumpa, saya tahu isteri dia, tapi apa salah ni lain pula. Bila rupa bibi dia tu dah jadi isteri dia. Dah isteri sibuk kerja. Jadi macam ni lah. Walaupun ada orang tolong kita rumah, tapi ada benda tak boleh. Ni tengok, sejarah dah menunjukkan. Dia pergi berdua, akhirnya dia nak goda. Kan? Jadi kita berhenti kat sini boleh tuan-tuan? Sebabkan rushing sangat apa? Elok kita berhenti, kita azan isyak, tu semua isyak. InsyaAllah tuan-tuan, ada banyak pengajaran. Ni mungkin beberapa 2-3 kali kot lagi, baru habis. Jadi moga ada kebaikannya. Sebenarnya kalau kita baca sejarah Rasulullah, sejarah sahabat ni banyak kebaikan. Di antara buku yang saya suka baca ialah Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia ada 3 jilid. Sirah tapi dia ulas dengan hukum hakam lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita sambung. Mudah-mudahan ada hikmah apa yang kita telah bincangkan. Ada kebaikan untuk kita di dunia dan lebih di akhirat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.